Sabi Daerah Tutong. Ya, baik, kita bersama dengan Masdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakan segang kita Norintan dan juga Dok Iskandar. Apa khabar bis kita pada pagi ini? Ya, Alhamdulillah kami berdua sihat, Masdi. Terima kasih. Dan kita juga mengharapkan Masdi dan juga rakan-rakan kru yang bertugas di daerah Tutong pada pagi ini semuanya dalam keadaan sihat walafiat ya. Dan kita ingin mengetahui sebelum itu bagaimana keadaan cuaca di daerah Tutong pada pagi ini, mungkin dapat Masdi kongsikan bersama. Ya, Alhamdulillah juga keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong pada pagi ini dalam keadaan cerah-cerah saja ni Daud. Dan kita mengharapkan sebenarnya dengan keadaan yang baik ini dapat lagi melancarkan aktiviti-aktiviti orang ramai khususnya dalam melaksanakan aktiviti riadah di awal pagi, kerana memang lazimnya di sejak akhir-akhir ini dapat saya sendiri melihat ramai sudah ni masyarakat kita ni di daerah Tutong saja awal pagi memang aktif melakukan aktiviti seperti berjoging, brisk walk, berbasikal, lebih-lebih lagi di kawasan Taman Rekreasi Sungai Basungan tu memang nampak tu ramai yang melakukan aktiviti di awal pagi. Ya, Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan juga Masdi ya. Baik, berbicara ataupun memperkatakan dengan sokan ataupun antara aktiviti sokan harian ataupun hujung minggu. Kalau Masdi sendiri, apakah sokan ataupun kata orang riadah yang menjadi masa ni trend lah ataupun kesukaan Masdi secara peribadi yang dilakukan apabila hujung minggu, mungkin dapat dikongsikan bersama? Ya, memang kelazimannya setiap hujung minggu sekiranya ada bekerja ataupun bertugas, memang saya dengan rakan-rakan memang kami membuat aktiviti sukan seperti berjoging di kawasan stadium lah dan juga kadang-kadang brisk walk. Jadi itulah memang setiap hujung minggu kalau ada bekerja atau bertugas memang itu aktiviti yang saya dan juga rakan-rakan lakukan. Oh, ya, Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan Intan ya. Mengamalkan cara hidup yang sihat di antaranya menjaga permakanan, tetapi jangan juga kita ni melupakan pergerakan tubuh badan kita ni untuk lebih orang melancarkan peredaran darah dan juga untuk kesihatan otak kita ya, seperti brisk walk sebetulnya banyak fungsinya ataupun manfaatnya kepada tubuh badan kita. Jadi tahniah kita ucapkan, semoga Masdi akan terus kata orang konsisten dan fokus pada acara sokan ataupun exercise yang sering dilakukan. Baik, untuk seterusnya mungkin mengongsikan bahan dari daerah Tutong pada pagi ini. Jadi tanpa melengahkan waktu, kami serahkan kepada Masdi. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan segang kita Dok Iskandar dan juga Norintan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria kepada penonton yang menyaksikan rancangan Rampai Pagi pada pagi ini, dan kita mengharapkan agar audio dalam keadaan sihat walafiat hendaknya, dan kita juga mengharapkan apa jua aktiviti yang ingin lakukan pada hari ini dapat dilaksanakan dengan baik dan juga sempurna insya-Allah. Baik, saya kongsikan terlebih dahulu mengenai dengan penutupan sementara bekalan api elektrik yang berlaku pada hari ini, akan berlaku pada pukul 8.30 pagi sehingga selesai. Dan kawasan yang terlibat ialah di sebahagian Kampung Bukit Udal, Mukim Tanjung Maya, dan penutupan sementara adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan distribution feeder pillar DFP di stesen kecil elektrik Sekolah Rendah Bukit Udal. Jadi maklum kepada khusus kepada para penduduk kampung di sekitar Kampung Bukit Udal bahawa akan berlakunya penutupan sementara bekalan api elektrik pada pagi ini pada pukul 8.30 pagi sehingga selesai. Baik, dua info semasa saya akan kongsikan sebentar saja nanti. Namun terlebih dahulu mari kita saksikan bahan rakaman yang kami bawakan dari daerah Tutong. Salah satu elemen penting dalam usaha memperkukuh pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat di kawasan luar bandar adalah melalui aktiviti keusahawanan. Aktiviti keusahawanan tidak hanya memberi peluang kepada individu untuk menjana pendapatan kendiri, malah turut menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi setempat melalui penciptaan peluang pekerjaan dan peningkatan produktiviti. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi masa kini, usahawan luar bandar tidak lagi bergantung sepenuhnya
kepada aktiviti ekonomi tradisional. Sebaliknya, mula meneroka pelbagai bidang baharu seperti pemprosesan makanan, agropelancongan, industri kreatif dan perkhidmatan. Perkembangan ini meningkatkan daya saing ekonomi setempat dan menggalakkan pembangunan yang lebih inklusif. Bagi pendapat saya, antara faktor utama yang mendorong individu di kawasan luar bandar mahu terlibat dalam keusahawanan antaranya adalah faktor ekonomi, sumber tempatan, sokongan kerajaan dan pengaruh keluarga. Kekurangan peluang pekerjaan serta keperluan meningkatkan pendapatan mendorong mereka mencari alternatif melalui perniagaan. Selain itu, ketersediaan sumber semula jadi seperti hasil pertanian dan kerap tangan membuka peluang perusahaan berasaskan komuniti setempat. Sokongan kerajaan dalam bentuk latihan dan pembiayaan turut menggalakkan penglibatan, manakala pengaruh keluarga serta semangat berdikari memperkukuh kecenderungan individu untuk menjadi usahawan. Pihak kerajaan juga telah melaksanakan pelbagai dasar, program dan inisiatif bagi menggalakkan penyertaan masyarakat luar bandar dalam bidang keusahawanan. Pelbagai bentuk bantuan seperti pembiayaan, latihan, pembangunan kemahiran, khidmat bimbingan dan penyediaan kemudahan infrastruktur telah diperkenalkan melalui pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Usaha ini bertujuan melahirkan usahawan luar bandar yang lebih berdaya saing, berinovasi dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi semasa. Sokongan daripada badan bukan kerajaan dan sektor swasta juga turut sama memainkan peranan penting dalam memperkukuh ekosistem keusahawanan luar bandar agar lebih mampan dan berdaya tahan. Bagi pendapat saya, keusahawanan luar bandar memegang peranan penting dalam meningkatkan kemahiran dan pengetahuan komuniti setempat dengan beberapa cara. Pertama, kita ini membagi peluang kepada penduduk luar bandar untuk memperoleh kemahiran baru dalam bidang perniagaan, pemasaran dan pengurusan kewangan melalui latihan ataupun pengalaman praktikal. Selain itu, usahawan luar bandar boleh dapat mencipta peluang pekerjaan yang bukan hanya memberikan sumber pendapatan tetapi juga membolehkan individu itu sendiri belajar kemahiran baru seperti contoh kerja berpasukan dan berkepimpinan. Dengan adanya penjagaan tempatan, masyarakat luar bandar juga boleh berkongsi pengetahuan, mengembangkan rangkaian sosial dan mempelajari amalan penjagaan yang efisien dan sebagainya. Keusahawanan luar bandar menyumbang kepada pembangunan ekonomi setempat melalui beberapa mekanisme yang signifikan seperti contoh aktiviti keusahawanan mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan sekaligus mengurangkan kadar pengangguran. Penciptaan pekerjaan ini membantu meningkatkan pendapatan isi rumah dan taraf hidup masyarakat setempat. Keusahawanan luar bandar juga membantu merangsang pertumbuhan ekonomi tempatan melalui pengeluaran dan pemasaran produk berasaskan sumber setempat seperti pertanian, perikanan dan kerap tangan. Yang mana aktiviti ini bukan saja menambah nilai kepada sumber sedia ada, malah memperkukuh rantaian bekalan dalam komuniti. Bagi memperkukuh pembangunan keusahawanan luar bandar, pelbagai aktiviti keusahawanan lazimnya dianjurkan oleh pelbagai pihak yang berfungsi sebagai medium pendedahan kepada usahawan baharu yang baru mencuburi bidang keusahawanan. Melalui penyertaan dalam program-program seumpama ini, pengusaha luar bandar berpeluang memperkenalkan produk dan perkhidmatan mereka secara terus kepada pengguna, memperoleh maklum balas pelanggan, membina rangkaian perniagaan serta meningkatkan keyakinan dalam menguruskan perniagaan. Penganjuran aktiviti secara berkala juga memberi ruang kepada usahawan untuk mempelajari strategi pemasaran dan pengurusan pelanggan secara lebih berkesan melalui pengalaman sebenar. Kalau aku secara pribadi, sekiranya keusahawanan di kawasan luar bandar dimajukan,
ia dapat membagi satu impak besar terhadap perubahan sosial dan struktur komuniti. Antaranya, keusahawanan mencipta peluang pekerjaan yang mampu mengurangkan migrasi penduduk ke bandar sekaligus mengekalkan tenaga kerja di kawasan luar bandar. Selain itu, keusahawanan memberi peluang kepada komuniti untuk memperbaiki taraf hidup mereka dengan meningkatkan pendapatan melalui penjagaan penempatan. Begitu juga keusahawanan turut memperkenalkan perubahan dalam pola sosial seperti meningkatkan kesedaran terhadap pentingnya pendidikan dan kemahiran untuk berjaya dalam perniagaan. Ini sekaligus menggalakkan masyarakat untuk lebih berfikiran terbuka dan bersedia untuk belajar serta beradaptasi dengan perubahan ekonomi global. Keusahawanan luar bandar bukan sahaja menjadi medium untuk meningkatkan pendapatan individu dan isi rumah, malah merupakan pemacu penting kepada pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kemajuan komuniti luar bandar secara menyeluruh. Dengan sokongan dasar yang berkesan, penggunaan teknologi moden, pembangunan modal insan serta penglibatan aktif masyarakat, sektor keusahawanan luar bandar berpotensi menjadi salah satu penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi negara dan seterusnya merealisasikan matlamat pembangunan yang mampan.